أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أمرنا تعلم وتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه سبحانه وتعالى. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik, sidang hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, InsyaAllah kita akan bersama-sama pada tengah hari ini. Dan insyaAllah ini merupakan siri yang terakhir, iaitu sesi untuk kita membedah buku ataupun mendiskusikan secara ringkas mengenai buku-buku pada bulan Ramadan. Okay, dan insyaAllah ini akan jadi siri terakhir lah bersama saya pada hujung minggu. Dan insyaAllah pada minggu ini kita akan membedah sebuah sedikit berkenaan buku ni, yang berjudul Rahsia Tulisan Al-Quran, yang mana dia dihimpunkan oleh saudara Zulkhairi Muhammad Nur. Baik, secara ringkasnya buku ini merupakan salah satu karya berbahasa Melayu yang menulis berkenaan dengan ulum Al-Quran, dengan ulum Quran. Baik, apa itu ulum Quran? Ulum Quran ni ialah beberapa ilmu yang mana ianya membahaskan berkaitan dengan Al-Quran, sama ada daripada sudut penurunannya, daripada sudut penyusunannya, daripada sudut ayatnya, dan juga daripada sudut kaedah penafsirannya. Itu antara ta'rifan yang umum lah. Jadi ilmu tafsir, ilmu kaedah tafsir ataupun kita panggil sebagai usul tafsir juga termasuk di bawah ulum Quran. Ilmu tajwid pun juga di bawah masuk ulum Quran. Baik, jadi ulum Quran ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dia merangkumi beberapa ilmu lagi selain daripada ilmu yang tadi. Antara dia adalah ilmu berkenaan dengan ayat-ayat Al-Quran itu tersendiri. Guru saya Fadhilatul Syekh Dr. Khalil Ilyas hafizallahu Ta'ala, dia ada satu kitab yang berjudul Asma'ul Ayat. Itu satu buku yang khusus membincangkan mengenai nama-nama bagi ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran ni di antaranya ada yang mana nama tersebut diberikan oleh Allah Ta'ala sendiri ataupun Rasul sendiri. Ada juga yang mana diberikan oleh para sahabat, dan ada juga diberikan oleh para tabi'in. Ada satu buku khusus. Jadi itu pun salah satu cabang daripada ilmu ulum Quran. Baik, antara cabang lain ialah berkenaan dengan rahsia tulisan Al-Quran ni lah kita kata, ataupun ilmu berkenaan dengan penulisan Al-Quran ni. Berkenaan dengan perbezaan kalimah yang mana kita tengok rupa macam sama, tapi ada perbezaan dia. Ada perbezaan. Kita akan tengok apa perbezaan dia secara ringkas lah. Baik, jadi apa kelebihan memahami ilmu ulum Quran ni? Para ulama rahimahullah ta'ala sekalian, saya terlupa yang siapa yang bercakap tu secara tepat. Cuma saya ingat beliau mengumpamakan macam inilah. Orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan dia memahami, dalam keadaan memahami tafsir, memahami makna, dia tidak seperti dengan orang yang mana membaca Al-Quran dalam keadaan tidak memahami makna. Kita katakan syattana bainahuma, jauh sekali perbezaan di antara orang yang baca Quran dalam keadaan faham dan orang yang baca Quran dalam keadaan tak faham. Kita dah pernah dengar kan satu hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, antara orang yang mana membaca Al-Quran dalam keadaan susah, wahwa syaq, orang yang susah, macam orang yang susah nak menyebut kan, lidah dia mungkin keras sikit dan sebagainya, dia dapat 2 pahala. Orang yang baca lancang dapat 1 pahala. Dan sebagainya, kita mengaji bab-bab tu. Kemudian kita mengaji juga bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Dan sebaik-baik daripada kalangan kalian ialah mereka yang mempelajari Al-Quran serta mengajarkannya. Jadi terlalu banyak hadis berkenaan dengan kelebihan menyebutkan diri dengan Al-Quran, mengajar Al-Quran, mengaji Al-Quran dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya. Jadi kita dapat tengok bahawa membaca sahaja pun sudah mendapat pahala yang sangat banyak. Seperti yang diriwayatkan dalam satu hadis bahawa Rasulullah SAW bersabda, mafhumnya, setiap kalimah ataupun bukan setiap kalimah, setiap huruf bagi satu kalimah mempunyai pahala tersendiri. Jadi membaca sendiri pun sangat banyak pahala lah. Itu cara baca.
Sekarang dia ada pula ulama membahagikan antara baca dalam keadaan tidak faham dan baca dalam keadaan faham. Dia boleh tadabbur dan sebagainya. Dia ada perbezaan yang jauh kata para ulama. Para ulama membuatkan satu perbandingan seperti mana orang yang mana membaca Al-Quran tetapi tidak memahami tafsiran, tidak memahami makna, dia seolah macam orang yang duduk di tempat yang gelap. Dia tempat yang gelap. Orang yang mana memahami tafsir, memahami makna, dia seolah duduk di tempat yang cerah. Sebab apa? Bila dia baca saja tu, dia bukan sekadar baca, dia nampak apa yang Al-Quran tu nak bagi tahu, apa yang mesej Al-Quran yang terpetam. Okey. Jadi dia akan lebih menghayati intipati Al-Quran dan dia akan menyahut satu benda yang kita panggil sebagai sahutan ataupun seruan dan tepur. Okey, iaitu cuba memahami makna di sebalik ayat. Okey. Ini antara kelebihan-kelebihan yang mana ada di dalam mentadabbur Al-Quran, memahami tafsir dan sebagainya. Jadi kalaulah membaca Al-Quran saja mempunyai pahala yang banyak, apatah lagi membaca dalam keadaan memahami dan mampu bertadabbur pula. Okey, baik. Jadi berkenaan dengan rahsia tulisan Al-Quran ni, secara ringkasnya karya ini dia mempunyai bab yang sangat banyak. Okey. Secara ringkasnya kita nak kata dia ni satu penulisan yang mana satu bab tu hanya pendek-pendek saja. Okey, satu bab tu kalau kita tengok lebih kurang 2 muka surat saja. Sebab apa? Ya, sebab dalam setiap bab dia akan membawa kepada pengenalan mengenai satu bab. Pengenalan tu dalam satu muka surat saja. Kemudian dia buat penjelasan ringkas. Kemudian dia buat rumusan. Jadi satu bab merangkau dia macam tu je. Pengenalan, satu muka surat, penjelasan satu muka surat, rumusan setengah muka surat. Jadi dia 2 atau 3 sahaja muka surat dia. Jadi dia membuatkan kita, macam saya pernah sebut sebelum ni, bila bab tu pendek, dia membuatkan para pembaca ni semangat sikit lah nak baca. Sebab apa? Dia boleh berhenti dekat bab yang dia rasa dia nak berhenti. Sebab tak rasa beban nak berhenti banyak. Jadi sebab pendek-pendek ya. Baik. Jadi kata penulis dalam muqaddimah dia mengatakan bahawa kitab dia ni ataupun buku dia ni merupakan ringkasan. Bila sebut ringkas ni, dia takkan sentuh banyak lah. Jadi sentuh sebahagian saja ataupun dia ambil semua bab, cuma dia ambil secara umum. Kita ambil secara semua lah. Karya ini sebenarnya ringkasan daripada karya Muhammad Wasim Al-Bakri yang berjudul Asrar Ar-Rasm Al-Qurani. Iaitu rahsia tulisan Al-Quran. Dia terjemah balik sekali dengan tajuk pun terjemah. Karya siapa? Karya Muhammad Wasim Al-Bakri. Okey. Jadi antara intipati yang kita boleh tengok yang ada dalam ini, dalam apa? Dalam buku ini kita dapat tengok dia bawa perbezaan antara perkataan-perkataan yang mirip dalam Al-Quran. Okey. Contoh macam kita tengok dalam perkataan ar-riyah dan ar-rih. Okey, ar-riyah dan ar-rih. Pada hakikatnya ar-riyah dan ar-rih ni kedua-duanya membawa maksud angin. Pada asal ar-rih tu kita katakan sebagai singular ataupun mufrad. Okey, kata tunggal. Riyah ialah kata ganda bagi rih ataupun jamak ataupun plural bagi rih. Pada zahirnya sepatutnya antara angin dan angin-angin lah kalau nak ikutkan secara asal bahasa tu. Tetapi dalam Al-Quran dia mempunyai isti'mal ataupun penggunaan yang khusus. Bila Allah guna riyah, bila Allah guna rih. Okey. Ini yang disebutkan juga dalam kitab tafsir yang mu'tabar seperti kitab tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah taala, iaitu yang berjudul Mafatihul Ghaib. Kata Imam Ar-Razi dalam karya tu, okey, bila Allah guna rih, bila Allah guna riyah. Antaranya ialah riyah ni digunakan ketika untuk menyifatkan angin tu sebagai angin yang baik. Maksudnya angin yang membawa rahmat, angin yang membawa nikmat, angin yang nyaman, angin yang baik-baik lah, kita kata angin yang baik. Okey. Contoh macam Allah Taala kata dalam Quran. Okey, saya buka Quran sikit sebab saya tak hafil. Minta maaf. Contoh dalam surah Baqarah Allah Taala kata apa? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai ma'in fa ahya bil ardi ba'da mautiha
wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyah. Ini angin kat sini angin yang memberi manfaat. Okey, itu dalam surah Al-Baqarah. Jadi Allah Taala nak kata dalam surah ayat tu, dekat tasarruf kaun ni, iaitu proses undang-undang ataupun kita katakan sebagai apa ya, fenomena-fenomena alam yang berlaku di dunia ini, semuanya di bawah apa? Di bawah kekuasaan, di bawah kekuasaan Allah Taala. Okey, semuanya bawah kekuasaan Allah Taala. Dan Allah Taala lah yang mengutuskan angin yang baik-baik, yang angin nyaman. Itu penggunaan rih. Ada ketika Allah menggunakan rih, tapi angin yang bila Allah guna rih dalam Al-Quran, dia membawa kepada makna yang negatif. Dengan makna rih tu ialah angin yang membunuh, angin yang menghancurkan, angin yang membinasakan. Seperti mana Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Haqqah. Allah Ta'ala kata apa? Wa amma 'adun fa ahlaku birih. Ada pun kaum 'Ad tu, kami binasakan mereka dengan rih, dengan angin. Jadi kat situ kita tengok Allah Ta'ala membawa satu, apa kita kata, perbezaan dalam penggunaan antara rih dan riyah. Meskipun pada asal bahasanya dia makna yang sama pada asalnya. Okey, yang seperti kita sebutkan tadi. Tapi dalam konteks yang dalam Al-Quran dia ada penggunaan khusus. Jadi dalam karya ni dia menyentuhkan lebih sekitar 72 bab yang mempunyai perkaitan yang sama tadi. Okey, perkaitan yang sama tadi. Baik. Contoh kita tengok dalam beberapa bab tu. Okey. Perbezaan antara dua perkataan iaitu ni'matun dan ni'mah. Dia nampak sama, cuma perbezaan ya. Okey. Macam inilah nak ikutkan. Okey, ni permulaan bab dah. Okey. Dia nak ikutkan nampak macam sama tapi sebenarnya beza, iaitu ni'mah yang pertama, tak tu ditulis dengan tak marbutah. Okey. Tak yang pertama tu dia sebagai tak marbutah. Tak yang kedua tu ditulis dengan ta'ul maftuhah. Dia ada dua tak. Kira apa beza dia? Okey, sebelum tu kata penulis, perkataan ni'mat dieja dengan beza, iaitu ni'mah dan ni'mat. Antara tak marbutah dan tak maftuhah tadi. Mengapa wujud perbezaan tersebut? Malah ejaan yang berbeza ini berlaku dalam ayat yang lafaznya sama. Okey. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kamu menghitung nikmat yang Allah Taala berikan, maka kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Okey. Itu dalam surah Ibrahim. Dalam surah An-Nahl juga ayat yang sama, konteks yang sama, konteks yang berbeza, tapi ayat yang sama, iaitu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak menghitung nikmat Allah, nescaya kamu tidak akan mampu. Jadi kedua-duanya ayat yang orang kata maksud nak ikutkan sepatutnya sama lah. Cuma penggunaan lafaz ni'mat di situ mempunyai dua ejaan yang berbeza. Dalam surah Ibrahim Allah guna tak maftuhah. Okey, di dalam surah surah An-Nahl Allah guna tak marbutah. Jadi apa perbezaannya? Perbezaan dekat sini, kata menurut Al-Tantawi, kata Al-Tantawi, ni'mat yang mana dengan tak marbutah. Ni'mat yang mana dengan tak marbutah. Dia perkataan yang bermaksud kemewahan dunia. Jadi ni'mat kat situ ialah kemewahan dunia. Kemudian bermaksud kebaikan yang diingini, seperti kesihatan dan kemurahan rezeki. Dan seterusnya ialah orang yang hidup dalam kegembiraan. Okey, jadi itu maksud dengan tak marbutah. Adapun tak maftuhah pula, okey, tak maftuhah ataupun tak marbutah, okey, dia lebih bersifat umum. Okey, dia bersifat umum, bersifat khusus, minta maaf. Okey, dia bersifat khusus. Jadi kata penulis,
ni'matullah dengan makna tak marbutah, kata penulis bermaksud nikmat dalam konteks yang umum. Manakala tak maftuhah iaitu nikmat, okey, dia dalam konteks yang khusus. Jadi umum khusus ni macam mana? Umum khusus ni ialah kita kata satu lafaz yang mempunyai banyak dia punya konteks yang boleh jadi. Okey, contoh macam kita kata nasi. Nasi ni benda yang umum, nasi. Tapi dia ada nasi yang khusus seperti nasi dagang, nasi lemak, nasi arak dan sebagainya. Ya, bila bulan puasa ni kita sebut nasi lah, dia macam sampai sikit kan. Baik. Jadi tu kita kata berbeza umum dan khusus lah. Okey. Orang ni umum. Khusus dia ada orang Kedah, orang Penang, orang Perak dan sebagainya. Jadi begitu juga nikmat. Jadi bila Allah guna ni'mah dengan makna dengan lafaz tak marbutah, kata ulama, nikmat kat situ dia merupakan lafaz yang umum. Jadi bila sebut ni'mat dengan makna tak maftuhah, dia ada nikmat yang khusus, nikmat yang tertentu. Okey. Jadi menurut Ustaz Ziyad As-Salawadi, okey, nikmat apa yang khusus dekat surah Ibrahim tadi tu? Nikmat yang khusus kat situ ialah nikmat iman. Nikmat iman. Jadi nikmat iman ni kata ulama merupakan sebesar-besar nikmat sebenarnya. Okey, nikmat iman ni merupakan sebesar-besar nikmat. Kerana apa? Kerana nikmat iman ni ialah merupakan penyebab seorang itu boleh masuk syurga. Syarat untuk masuk syurga ialah iman. Okey. Dalam satu hadis Rasulullah SAW sabda, saya ingat saya riwayat Ibn Majah, yang mana hadis ni bertaraf hasan sahih. Okey. Yang mana pada hari kiamat nanti pada secara mafhumnya, okey. Matan hadis tu saya tak hafal sebab panjang, okey. Bila orang mukmin ni dah masuk syurga, dia perasan ada beberapa sahabat-sahabat yang dia buat ibadah sekali kat dunia dulu tak masuk syurga sekali dengan dia. Tak masuk syurga sekali dengan dia. Maka depa macam terkilan kan. Dah kami masuk syurga sebab yalah memanglah redha Allah, cuma atas sebab ibadah kami jugalah. Cuma tapi kami beribadah bersama-sama. Kenapa kami di syurga, kawan kami tu di neraka? Ni antara ketidakpuashatian mereka lah. Maka mereka pun bertemu dengan Allah Ta'ala untuk menuntut kepada Allah Ta'ala supaya apa? Supaya masukkan kawan mereka yang di neraka tu ke dalam syurga. Mereka pun berhujah di hadapan Allah Ta'ala. Mereka mengatakan, wahai Allah Ta'ala, mengapa kau memasukkan dia dalam neraka, kami dalam syurga, sedangkan kami beribadah bersama-sama? Okey. Kita dapati bahawa hadis ni sangat hebat. Kerana apa? Kerana kalau kita contohlah, kita buat contoh kan. Okay. Agung, Sultan panggil nak buat majlis. Dia buka puasa, dia panggil satu orang. Kita ngarahkan, kita apply nak masuk majlis tu. Kemudian kita dapat. Tengok-tengok kawan kita tak dapat. Agak-agak kita berani dah nak jumpa Sultan dia. Kita kata, Sultan kenapa tak bagi kawan aku dapat? Sedangkan aku dapat, bagilah sekali dia dapat. Nampak? Ada berani. Saya rasa tak ada siapa akan berani. Sebab Sultan dan nama besar. Tapi bila main dengan Allah Ta'ala, kenapa orang mukmin ni sangat berani macam tu? Sedangkan dia pun dah masuk syurga dah pun. Kenapa dia pun nak sibuk? Sebab inilah yang dipanggil sebagai kecintaan sesama mukmin tu. Okay, mahabbah di antara mukmin ni sangat hebat. Okay. Maka bila mereka berhujah sedemikian rupa di hadapan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala mengata, pilih tarik mereka masuk syurga. Maka inilah yang disebutkan sebagai syafa'atul mu'minin, syafaat orang-orang mukmin di akhirat kelak. Maka mereka pun berjaya menarik golongan tadi, yang kawan mereka yang sunat tu, ke dalam syurga. Baik. Kemudian ada lagi beberapa proses, kemudian menyebabkan akhirnya mereka menarik semua orang yang mana hati mereka tu ada apa? Ada sebiji zarah aja. Sebesar atom je apa? Keimanan. Maksudnya selama mana seorang tu beriman, meskipun dia ni maksiat banyak apa, asalkan dia tu masih lagi ada iman lah hati dah, dia masih berpeluang nak masuk syurga. Iman dengan syafaat ataupun iman dengan tunggu azab habis lah. Jadi kat sini kita dapati bahawa memang bila ulama mengatakan iman merupakan sebesar-besar nikmat, inilah sebab iman merupakan syarat kepada untuk memasuki syurga. Dalilnya dalam sebuah hadis, saya ingat saya diriwayatkan oleh Sahih Muslim, Imam Muslim, bahawa Rasulullah SAW sabda, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannata. Sesiapa yang mana mengucapkan, mengamali
menghayati la ilaha illallah, dia akan memasuki syurga. Jadi ulama membahaskan, adakah dengan semata-mata la ilaha illallah cakap dapat masuk syurga tu boleh? Tidak. Tapi dengan apa? Dan maksud dia apa? Maksud dia ialah lambat atau cepat, selama mana seorang tu ahli tauhid, ahli la ilaha illallah, yang mana hati dia adalah la ilaha illallah, dia akan masuk syurga. Imam lambat, imam cepat tu ya. Okey, jadi tu yang kena buat amalan banyak-banyak, tak memadai dengan dah jadi Islam. Okey. Jadi itu kata ulama. Okey. Kemudian antara perbezaan lagi antara ni'matun dan ni'mat. Ni'matun dan ni'matu, okey, iaitu dengan tak marbutah dan tak mustahab. Menurut Ustaz Munir Abdullah, dia kata ni'matun dengan tak marbutah merujuk kepada nikmat daripada Allah Taala yang sangat banyak. Nikmat yang sangat banyak lah. Okay, sesuai lah dengan ayat 18 surah An-Nahl yang berakhir dengan pujian kepada Allah Taala. Bila Allah Taala kata wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim. Okay, itu ayat yang jelas menunjukkan bahawa Allah Taala nak berkata nikmat yang Allah Taala ada infinite, banyak. Okey. Adapun nikmatun dengan tak maftuhah, okey, dia mengatakan nikmat-nikmat yang tidak disyukuri, sesuai dengan ayat dalam surah Ibrahim yang berakhir dengan mengkritik orang yang tidak pandai bersyukur. Bila dalam surah Ibrahim pula, bila Allah kata wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar. Sungguhnya manusia ni yang ingkar lah, yang kafir ni, sangat suka menempatkan sesuatu yang bukan tempatnya, lagi sangat tidak menghargai nikmat Tuhan. Nampak ayat yang wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha tu sama, tapi konteks berbeza. Konteks surah Ibrahim dalam menceritakan mereka yang mengkufuri nikmat keimanan, dan konteks surah An-Nahl yang diakhiri dengan innallaha laghafurur rahim, untuk orang-orang yang mukmin. Sebab tu diakhiri dengan Allah Taala, mengakhiri dengan pujian terhadap Allah Taala. Untuk surah An-Nahl, untuk surah surah Ibrahim tadi diakhiri dengan celaan buat orang-orang kufar, orang-orang kafir. Okey. Kemudian dia buat penjelasan, kemudian dia buat ringkasan dan sebagainya. Maka dia mudahlah nak difahami. Okey, mudah nak difahami. Jadi rumusan yang dibuat pula, okey, sebab bila banyak pendapat ni, dia adalah orang kata perbincangan. Rumusan yang dibuat mudah ya. Dia kata ni'mah dengan tak marbutah bermaksud nikmat keduniaan. Okey. Melainkan nikmat yang dengan tak maftuhah bermaksud nikmat khusus yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah Taala. Jadi kita dapati kat sini bahawa dia ada perbezaan sudut tu lah, okay, umum, khusus dan konteks ayat. Okey. Baik. Jadi dia ada banyak bab, seperti yang saya sebutkan tadi, ada sekitar 72 bab. Dan dia ada juga satu perbahasan yang dikatakan sebagai Samiri. Okey, perbahasan Samiri. Samiri ni dia ada dua ejaan. Yang pertama dengan mat biasalah, dengan mat asli tu, sin alif tu. Dan ada yang mat yang mana yang mat kecil tu. Okey. Jadi apa perbezaan dia kata penulis ni? Menarik juga perbahasan ni. Okey. Maka pertamanya ialah di antara ayat 85 dan 87. Yang ini dalam surah Taha. Okey. Wa adallahumus samiri. Okey, dan juga fakadzalika alqas-samiri. Dalam konteks tu dia bersifat ayat penyata. Okey, bersifat ayat penyata. Ayat penyatanya sekadar menceritakan dan penjelasan lah mengenai apa yang Samiri ni buat kan. Fa adallahumus samiri. Maksudnya
Samiri ni Allah Ta'ala kata dia telah menyesatkan golongan Bani Israel, yang beriman kepada Nabi Musa. Manakala dalam ayat yang ke-95 surah Taha juga kata Nabi Musa, qala fama khatbuka ya Samiri. Nabi Musa berkata apa masalah kamu ni wahai Samiri, nak menyesatkan orang dan sebagainya. Dalam kat situ ya Samiri tu, alifnya dibuang jadi alif yang kecil. Samiri yang tadi alif sin alif mim ra ya. Yang dalam ayat 95 ni bila Nabi Musa cakap dengan Samiri tu, dia punya alif tu dibuang jadi alif kecil. Okey, alif masih ada, cuma jadi kecil. Dia tak duduk dalam satu tulisan. Okey. Jadi kata penulis, perbezaan dia ialah bila ayat pernyataan ni sekadar menceritakan. Adapun bila ayat yang 95 ni, dialog di antara Nabi Musa dengan Samiri tu menunjukkan kemurkaan baginda yang Nabi Musa AS terhadap Samiri. Jadi bagi menggambarkan kemurkaan Nabi Musa AS dan sindiran terhadap Samiri yang nyata berbeza dengan dua ayat sebelumnya, maka dibuang huruf alif pada nama Samiri. Tu orang kata perbezaannya sangat kecil. Walaupun kita tengok lafaznya sama je, okay, cuma konteks berbeza. Jadi konteks yang mana alifnya jadi kecil tu, ketika nak menyindir Samiri, nak menghina Samiri. Okey. Dan banyak lagi. Kalau nak tengok ni memang banyak sangat-sangat, boleh beli. Tadi kisah tadi tu ataupun perbezaan di antara dua kalimah tu boleh didapati dalam kitab yang Ijaz Rasam Al-Quran oleh Syekh Muhammad Syamlul. Okey, tu dia bagi rujukan sekali. Jadi kalau nak baca, kalau nak tengok lagi perbahasan ni, ketebalan itu memang tebal lah. Okey. Jadi harga pun okey, RM40 saja. Maka kalau nak beli, bolehlah tekan link yang ada di di description IG ni. Maka kalaulah kita dah boleh memahami Al-Quran, membaca Al-Quran, kita akan lebih sedap nak baca Quran, rasa macam dahaga nak baca Quran, dan menyebabkan kita insya-Allah Allah Ta'ala menempatkan kita di kalangan orang yang di kalangan ahli Quran. Okay. Jadi saya rasa untuk tengah hari ini memadailah. Sekadar itu, insya-Allah kalau ada rezeki kita bertemu lagi di lain hari ataupun lain sesi. Terima kasih kepada semua yang hadir ni. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.